Assalamualaikum. Kita sambung balik. Kita sambung balik sesi perbincangan kita mengenai film. Aku yang sambung esok. Sebenarnya sebabkan Covid ni banyak filem-filem yang okey. Assalamualaikum. Wak Asri sini. Don Amir Aniki. Asri. Don Amir Aniki. Kita sambung kita punya diskusi berkenaan dengan filem. Jadi kalau boleh kita nak bicarakan pasal filem macam tahun ni kan 2020, banyak filem-filem best yang kita jangka akan dikeluarkan di Pawagam. Yes. Baik tempatan maupun luar negara lah, Hollywood, Bollywood, Korea apa semua lah. Macam kalau kita Korea, orang tengah tunggu Peninsula kan, Yes. sambungan Train to Busan. Lepas tu kalau yang Hollywood pula banyak lah, macam Black Widow, Wonder Woman, Fast 9, macam lagi lah, Batman, Ini Tenet. Tenet, macam-macam lagi lah. Malaysia apa tahun ni? Malaysia. Tak ingat, tak tahu apa cerita baru nak keluar. Tapi disebabkan apa Covid, banyak yang drag dan ada yang tak ditayangkan tahun ni pun. Dia memang terus push untuk tahun depan. Macam Fast 9 kan, kalau tak tahun ni, tapi dia push pergi tahun depan. Fast 9, James Bond. Okey, jadi asalnya lah, kalau aku boleh tanya pada kau, untuk tahun 2020 ni, kalau lah Covid tak ada hari tu, apa filem yang kau paling excited nak tengok untuk tahun 2020? Paling excited untuk 2020 aku tak ada yang excited sangat, tapi kalau aku nak pergi tengok, aku rasa nak pergi tengok Fast 9, Black Widow, Tenet. Siapa lagi yang patut keluar 2020? Wonder Woman, Oh, Eternals, Marvel. Marvel Eternals, Peninsula pun itu aku agak excited. Peninsula aku agak excited. Apa tak ingat lah. Sebab dah lama sangat tak tengok wayang. tengok wayang. Tak tengok trailer kat panggung kan. Tak nak rasa geram kan. So, yang berhenti tengok trailer apa semua. Tak ingat lah. Itu lagi yang tahun ni. Tapi kalau kita boleh bincangkan lah berkenaan dengan trailer-trailer dan berkenaan dengan filem-filem yang untuk tahun 2020 yang sepatutnya ada lah. Macam Fast 9 lah, contoh lah aku masa awal-awal tengok trailer dia dulu kan, what the toot kan, ni Han ke siapa ni kan. Dia perangai dalam cerita Fast and Furious punya keluarga ni, filem dia ni dah mati dulu balik. Dia aku rasa dia just mengembalikan Han tu sebab dia tak nak menunjukkan Ke Han ada kembar? si Shaw ni jahat. Sebab ramai orang waktu Shaw diterima masuk dalam The Fast and Furious family, ramai orang komplain, dia boleh bunuh Han, macam mana boleh terima dia masuk dalam family apa. Mungkin sebab tu dia menghidupkan balik Han, tunjukkan bahawa Shaw ni siapa nama Owen Shaw kan, Luke Shaw, Deckard Shaw tu dia tak, orang kata dia rupanya dia tak jahat. Rupanya selama dia yang menipu. Itulah, tapi aku tak ada expect apa sangat cerita Fast and Furious ni. Dia Tapi satu lagi tu lah, perangai dalam Fast and Furious punya franchise ni, dia suka jadikan orang jahat baik. yes. Maknanya kalau kita tengok dari yang pertama sekali pun kan, mendiang Paul Walker tu dengan si Vin Diesel tu memang gaduh, jahat kan. Lepas tu jadi member, jadi kawan baik. Lepas tu dua orang ni jumpa Tyrese Gibson, masa tu jadi baik pula. Lepas tu dan lepas tu lagi mana-mana yang jahat sampai ke Deckard Shaw tu pun kan. Deckard Shaw musuh dia orang asalnya kan. Dengan adik Deckard Shaw tu Owen Shaw kan. Owen Shaw Pun jadi geng dia orang enggak. Itu perangai dia orang lah. Tapi yelah, sebab director dia dah tukar. Dah bukan Justin Lin lagi kan untuk Fast 9. Fast 9 tak ada siapa director tu. Yang sebelum ni siapa? Sebelum ni pun tak ingat. Justin Lin budak Sarawak. Tak, James Wan. Oh tu James Wan. James Wan Fast and Furious 8 kot. Tak salah aku. 8 ke 7 dia yang mengarah.
berjaya lah James Wan mengarah sebuah filem aksi kan. Itu yang trailer yang untuk Fast 9 lah. Satu lagi yang aku agak excited untuk tengok sebenarnya adalah Kings apa? Oh, Kingsman. Kingsman punya prequel. Prequel pada Kingsman. Macam mana Kingsman tu diwujudkan kan? Yes. Ada Ralph Fiennes dalam tu. Kira Secret Service macam mana Kingsman tu di apa? Diwujudkan zaman perang dia kan. Lepas tu Wonder Woman. Agak excited juga aku tengok Wonder Woman tu sebab dia setting tahun 80-an. Lepas tu dia punya jahat dia, villain dia adalah siapa? Jaguar. Cita. Bukan Citara, Citara Thundercat. Oh. Aku agak itu agak betul je nak tengok macam mana Kristen Wiig boleh membawa watak Cita sebab sebab Cita ni kita siapa yang peminat DC punya apa tahulah yang Cita ni dalam kartunnya dalam komiknya seorang yang teramat hot lah. Dan Kristen Wiig memang dikenali dengan watak-watak komedi dia daripada SNL, watak-watak dia yang serius yang tak seksi. Tiba dia pilih menjadi Cita. Jadi aku ingin nak tengok lah macam mana dia bawa watak Cita ni macam mana. Lepas tu aku nak tahu macam mana apa nama tu? Captain Steve Tu Steve Rogers yang Power Wonder Woman lah. Power Wonder Woman tu macam mana lah boleh ada tahun 80-an. Itu je lah yang aku ingin nak tahu. Tapi overall lepas tu dia Wonder Woman ada baju baru, suit baru. baru. Lepas tu apa lagi? Black Widow kan. Trailer Black Black Widow. Widow. Dia mungkin Black Widow tu pun akan aku dapat bajet mungkin dia akan membongkarkan sikit-sikit pasal Black Widow. Kenapa dia begitu hebat? Hebat sebab sebelum ni ramai orang kita kenapa Black Widow ni hebat sangat padahal dia manusia biasa. Tapi kalau menurut komik Black Widow memang seorang spy yang telah di-enhance kan, yang telah di-upgrade kan, yang mempunyai kekuatan dan kepatasan yang lebih daripada manusia biasa. Dan mungkin akan ada hala tuju ke arah ke Endgame punya story. Dan dikatakan Robert Downey Jr. akan buat cameo Iron Man. Itu kita tak tahu sama jadi prequel ataupun mana boleh sequel, dia dah mati. mana tahu just hologram ni. Marvel kita tak tahu, dia selalu surprise kita. Bercakap pasal Marvel ni, banyak ura-ura lah kan sekarang ni. Yalah disebabkan Covid banyak dia orang stop production. Tapi pada masa yang sama dia orang pun production untuk filem dia orang untuk fasa kelima kan, phase 4. Fasa 4. Fasa keempat. Shang-Chi yang masukkan dalam Eternal kan. Eternal, Doctor Strange 2, Black Panther. Black Panther 2, aku tak ingat lagi apa. Tapi ada kemungkinan ke Fantastic Four masuk MCU? Kemungkinan besar tu je sebab diorang pun tengah buat talk ni. Diorang tengah deal lah. nak deal. X-Men pun berkemungkinan sebab dengarnya secara rasminya tahun ni X-Men akan jadi secara rasminya milik Marvel Studios. So kita boleh meletakkan harapan untuk menyaksikan Dr. Doom yang sebenar dalam MCU. Dia satu villain yang patut mendapat satu live action yang sebenar. Yalah, Spider-Man dia tapau, Fantastic Four dia tapau, Iron Man dia tapau, Hulk dia tapau, semua dia tapau. Dr. Doom seorang villain yang hebat. Kalau dibandingkan dalam Marvel Universe, secara ratingnya aku letak dia nombor 2 selepas Thanos lah. Sebab dia seorang yang gabungan macam dia seorang yang bijak, yang dan ada power lah. Tapi kalau macam hari tu kita disajikan dengan Tom Hardy sebagai Venom kan, dalam standalone film Venom dia kan. Ada dengar tu ura-ura dia nak keluar tahun ni juga, Venom 2 2020. Tapi sebabkan Covid mungkin dia orang push ke apa, kita tak tahulah. Trailer dia pun tak keluar lagi sebenarnya. Sebab dia tak habis shooting lagi dengarnya. Dia tak habis shooting lagi sebab Covid itu dia tangguh. Tapi dah ada keluar lah still picture, collection picture, Woody Harrelson sebagai Ganesh sebagai apa nama? Cassius Clay. Muhammad Ali. Ada macam tu lah nama dia. Dan aku rasa Woody Harrelson boleh tapau watak ni. Sebab Woody Harrelson pun kita tahu yang dia ada gila-gila dia, ada psikotik dia sikit. Dia kena watak Ganesh tu.
Cuma aku berharap Venom ni dapat join MCU lah. Mungkin one day dia akan bertemu dengan Spider-Man. Sebab dulu pun dengar waktu Venom first pun dikatakan Tom Holland pernah nak ada cameo sebagai Peter Parker di situ, cuma tak jadi. Mungkin sebab dia nak buat Venom ni satu standalone punya cerita, dia tak nak terlibat dengan mana-mana universe. Just itulah. Meriah kan sebenarnya dunia filem ni. Itu belum masuk cerita dari Korea, dari Jepun, dari Indon, dari Hollywood, dari Bollywood, Tamil. Cerita apa Raja Misar apa yang terbaru Ini kan ini kan cerita baru. Cerita dia paling last tu selepas Kapali ada satu. Kakak Bali ada tu Intern 2.0. Lepas Intern ada satu. Apa dia? Aku lupa tajuk. Ada dua cerita. Tapi aku suggest kau tengok cerita Peta, lakonan Rajinikan, di mana Rajinikan seorang hero yang jahat, yang memang jahat. PETA. PETA. Dia jadi apa? Psycho, mafia. Dia menjadi seorang gangster yang menyamar jadi warden sekolah. Kau bayangkanlah. Tapi serius, kau tengok cerita tu twisted. Ending dia memang twisted. PETA ya, Peta. Tahun? Aku rasa cerita tu baru ke? Cerita tu mungkin dalam 2018 atau 19. Kalau cerita Indon ada yang kau tunggu-tunggu? Aku berharap Red 3 jadi lah dibuat. Oh, dia nak buat ya? Ikut Wise juga lah. Ada katanya dulu ada orang mengatakan apa nama pengarah tu, Gareth Evans nak buat Red 3 dan nak menjemput Tony Jaa untuk undangan dan Red 3. Kalau jadi memang biasa. Betul-betul bertemu. Sebab sebelum ni kita disajikan dengan triple threat, gabungan pelakon Asia yang agak mengecewakan. Jadi berharap kalau dan Red 3 ni pertemuan Tony Jaa dengan si Iko Uwais lebih super lah. Tapi yalah berpengaruh lah Indonesia punya ni kan. Dia punya connection ke apa kita pun tak tahu sampai ke Hollywood, sampai Keanu Reeves cakap Melayu kan. Sampai jumpa lagi. Dia punya hebat cerita The Raid. Dia punya hebat cerita The Raid first sampai jadi satu apa JJ Abrams punya favorite, sampai dia jemput Iko Uwais dengan Yayan dengan Cecep untuk jadi undangan cameo di dalam Star Wars. Hebat. Dia cakap apa pun aku tak faham sebenarnya masa dia dalam Star Wars tu. Kita tak cakap Melayu kan? Tadi dia cakap bahasa alien kan. Kita punya pelakon bila nak jadi undangan kat Hollywood ni? Sampai bila kita nak ambil pelakon Singapura jadi hero kita? Jawab. Tolonglah. Okey, filem Korea ada yang kau tunggu tahun ni? Itulah, Train to Busan 2 tu lah, Peninsula. Walaupun dikatakan cerita tu bukan tak ada kena-mengena, dia universe yang sama. Tapi dah 20 tahun kan dia tu. Dia 4 tahun ke 5 tahun selepas kejadian Train to Busan. Cuma dia bercerita pasal orang lain pula. Keadaan orang lain selepas 4 tahun Train to Busan. Tak tahu, mungkin dia akan buat cameo budak tu ke, perempuan yang pregnant tu ke. Tak tahu lagi lah. Ada cerita Hong Kong tak yang kau tunggu? Hong Kong. Dah lama tak follow kan? Dah lama tak follow. Yalah, dia industri filem Hong Kong pun meninggalkan pesan kepada generasi kita orang lah. Sebab membesar dengan yang Dangerous, membesar dengan Jackie Chan, dengan Jet Li kan. Once Upon a Time in China. Sekarang ni macam dia orang tak tahu lah. Dia orang pun macam lost juga kot. Macam kita, macam industri filem kita Hong Kong. Dia bukan Sebab masa zaman dulu yang dia orang berpindah ramai-ramai pergi Hollywood kan. Yang besar-besar macam Choi Yun-fat, Jet Li, Jackie Chan. Kebanyakan pelakon-pelakon hebat juga, pelakon asli dia sekarang dah tua. Dia macam Jackie Chan dulu kita tengok dia, kita minat dia sebab dia punya style, sebab dia punya action dia. Tapi sekarang dah tua, dia kena banyak guna tali. Jadi benda tu macam aura dia dah slow sikit, dah kurang sikit. Jet Li pun yang terbaru ni Mulan Belum keluar lagi kan. Hollywood lah production. Dia punya comeback lah. Setelah lama orang kata dia sakit, ada yang kata dia mati. Tu dia jahat kan? Tu dia emperor. Tu tak pasti.
nampak macam emperor lah. Sama ada emperor atau menteri-menteri lah. Yalah, itu antara filem-filem yang sempat lah kita nak bicarakan kan. Kalau nak buka panjang lagi nanti dalam episod-episod yang akan datang, kita akan cuba bawakan kepada korang, hidangkan apakah yang kita boleh expect untuk tahun ni. Filem-filem yang sedang dalam pembikinan, trailer-trailer yang kita dah tengok apa semua. Dan juga kita cuba nak berbincang dengan secara terbuka dan mereview filem-filem, serta kita cuba juga nak review pengarah-pengarah. Macam sekarang ni sebagai contoh lah, macam ni kan, kalau buat masa sekarang tahun 2020 ni, pengarah-pengarah tu terbagi kepada banyak jenis. Ada pengarah yang memang nak, kalau dia berlakon dia mengarah seni, mengarah karya yang tak semua orang boleh tengok filem dia. Ada pengarah-pengarah yang memang mengarah filem yang memang untuk kebabu, kedebam, kedebu, meletup sana, meletup sini, kau tak payah fikir, tengok, enjoy, full best, balik, kau bayar, kau puas hati. Ada pengarah yang memang dia mengarahkan cerita yang berseni je, memang untuk art kan. Ada pengarah yang memang nak meninggalkan kesan dan untuk engkau berfikir. Macam aku, contohnya, aku suka buat masa ni lah, aku suka kalau Hollywood, pengarah dia Neil Blomkamp. Neil Blomkamp ni dia seorang pengarah yang asalnya Afrika Selatan. Dia buat video pendek. Lepas tu Peter Jackson suka, bagi duit kat dia, dia buat cerita besar. Cerita dia yang meletup, naikkan nama dia besar, District 9. Yes. District 9 tu memang superb. Dan Filem yang orang tak tahu mana datang tiba-tiba menang best movie. kan, Dia dikatakan jadi filem science fiction yang pertama yang dapat best movie. Memang sebab dia menang best movie tu, baru aku pergi tengok, pergi cari cerita tu. sebab Neil Blomkamp ni dia memang science fiction punya orang, sampai ada tim yang bagi dia kepercayaan untuk dia reboot, dia buat balik cerita Alien. Dan dia pun dah production untuk Alien tu dengannya memang hari tu dah sampai buat sketch untuk kapal dalam bentuk xenomorph yang baru apa semua kan. Siap bincang dengan Sigourney Weaver lagi. Dan tapi itu kita tak tahu apa jadi lah. Maksudnya projek untuk dia buat Alien tu macam mana. Tapi Neil Blomkamp ni karya-karya yang dia keluarkan macam District 9, Chappie, Tu yang Matt Damon berlakon tu apa, aku lupa. District 9, Chappie, lupa lah. Tapi memang best. Dia mengarah tu, dia real. Dia punya teknologi yang ditunjukkan macam contohnya suit-suit dia, senjata-senjata dalam filem-filem yang dia buat tu memang best lah. Macam aku perasan yang dia punya karya kebanyakan dia buat cerita science fiction, tapi lebih kepada menerap, bukan fantasi, lebih menerap kepada reality. Kau boleh macam cerita dia macam tak terlalu fantasi, tak terlalu reality, dia ada kat tengah-tengah. Jadi kau macam tak adalah, separuh orang macam tak suka sangat kalau cerita terlampau futuristik ni. Dan separuh orang tak suka pula cerita yang terlampau reality sangat. Jadi dia berada di tengah, macam cerita District 9. Kalau diikutkan cerita dia pasal pendatang haram, di mana pendatang haram tu adalah alien. Jadi kat satu perkampungan ni, di mana alien-alien ni duduk, dan pihak kerajaan, aku pun tak ingat sangat pihak kerajaan yang mengkontrol alien-alien ni semua. Dia punya setup, dia menggunakan isu semasa menjadikan dia sebuah cerita yang futuristik dan real. Itu dia punya ni broker. Elysium. Elysium. Lupa. Yang Matt Damon. Dia lepas tu dia mesti setiap filem dia ada mamat tu, partner ni. Tak ingat apa nama yang jadi hero dalam cerita District 9. Dalam Elysium dia jadi jahat. Dalam Chappie dia jadi suara Chappie. Dia jadi Chappie. Apa tak Bukan suara, dia memang Chappie. Lepas tu dia berlakon, mamat tu berlakon cerita A-Team. The A-Team yang buat movie tu. Dia jadi Murdoch gila. Gila. Kalau kau director yang kau minat sekarang ni, sebut. Director yang aku minat Nolan lah. Kejap. Neil Blomkamp dia ada buat satu cerita pendek dekat YouTube tau. 10 minit ke 9 minit cerita pasal alien juga. Alien dia macam ada kepala ular tahu.
pendek je. Apa gila weh cerita dia. Si Goni Weaver dia dalam tu. Aku lupa nanti aku cari balik, nanti kita akan cakap dalam isu yang akan datang. Ya. Nanti aku bagi link kat kau tengok. Memang superb tapi tak ada ending lah cerita tu. Sebab cerita pendek kan. Cerita pendek selalu pun tak ada. Tapi efek dia cantik. Apa dia tadi kau cakap? Director kegemaran kau masa ni? Masa ni Nolan. Christopher Nolan. Nolan. Apakah filem dia yang paling mendatangkan kesan untuk kau? Banyak. Satu je, tak nak banyak. Kau ni banyak betul. Tak ada pilihan. Yang paling meninggalkan kesan The Dark Knight. The Dark Knight sebagai aku seorang yang ada Heath Ledger yang amat menggilai Batman dan juga Joker. Dan waktu pembuatan cerita, waktu dia mula buat cerita tu menamakan Heath Ledger sebagai Joker, aku salah seorang yang tak percaya lah. Agak tak setuju benda tu. Heath Ledger dan tu top dengan team movie dia, tiba-tiba memberi satu performance legend. Dia nak katakan ialah kebanyakan babak Joker ni diarah oleh Heath Ledger sendiri. Tapi dengan kerjasama Nolan lah. Kalau Nolan tidak membenarkan tu, maka tak jadilah Joker tu. Dan Nolan janganlah macam Interstellar pun aku memang suka cerita dia. Interstellar, Inception. Cerita lama dia tu apa yang terbalik. Inception Memento. Memento. Dan Nolan ni boleh kata cerita dia semua pening. Kecuali yang trilogi Batman ni yang tak pening. Yang lain semua cerita dia cerita pening. Janganlah kau harap bila macam Interstellar tu memang bapak pening. Kalau cerita baru Tenet ni jangan harap 100% cerita action je. Kau tengok dia entah macam mana. Tengok cerita Nolan memang kau kena pakai otak. Kau tak boleh, itu bukan cerita hiburan semata-mata. Okay guys, jangan lupa subscribe sebab kita di episod-episod yang akan datang kita akan cuba bukan saja review filem, bukan saja review artis ke lakonan ke apa benda yang dalam industri perfilman, tapi kita juga akan bawakan kepada korang macam mana kita pandang seseorang director tu kan, production dia macam mana kan. Director banyak. Transformers siapa? Michael Bay sebagai contoh kan. Ada yang suka, ada yang tak suka. Kenapa? Betul tak? Macam Michael Bay, filem-filem lama dia aku suka lah tengok. Macam The Rock kan. Betul lah. First Transformers yang first tu pun okey lagi kan. Tapi lepas tu macam dia ni yalah, tapi ada yang minat dia kan. Sebab dia mendatangkan duit kepada syarikat yang buat tu kan. Anyway, macam perkara filem tempatan pun kita akan cuba namakan dan kita akan cuba letakkan, orang kata bincangkan kan karya-karya kualiti diorang apa semua kan. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton channel ni dan share dengan kawan-kawan, sebab kita akan sharekan lagi minat, akan kongsi pengalaman dengan korang, akan kongsi info berkenaan dengan dunia perfilman baik dalam negara dan juga di luar negara. Okay guys, stay tune. Wak Asri sini. Ciao. Assalamualaikum. Assalamualaikum.